Malam di Kampung Sari Damai jarang sunyi. Biasanya, bunyi cengkerik dan unggas malam menemani penduduk yang sedang berehat selepas seharian bekerja. Tetapi sejak beberapa bulan lalu, suasana kampung menjadi aneh, malam terasa berat, seolah-olah ada mata-mata gaib memerhati dari kegelapan. Semuanya bermula selepas kematian mendadak Maktimah, seorang balut tua yang tinggal di hujung kampung. Arwah Maktimah dikenali sebagai bomoh bidang, mahir dengan ilmu perubatan lama. Ada desas-desus mengatakan Maktimah pernah memelihara sesuatu, namun tiada siapa berani bertanya semasa hayatnya. Sejak pemergiannya, penduduk kampung mulai dilanda musibah. Uang simpanan mereka lesap satu persatu, lebih pelik, uang hilang dalam keadaan tidak masuk akal dari celah lipatan kait, dompet yang tersimpan rapi, hingga ke tabung kecil yang dikunci ketat. Pak Karim antara mangsa terawal. Dia hampir gila memikirkan kehilangan hasil jualan padinya. Aku simpan elok-elok dalam peti besi, Tok Imam. Macam mana boleh hilang? Suara Pak Karim serak. Matanya merah tidak cukup tidur. Tok Imam hanya menggeleng perlahan. Ada sesuatu yang tidak kena. Karim, ini bukan kerja manusia. Beberapa hari kemudian, giliran rumah Cik Jam pula. Duit hasil jahitan baju pengantin lesap dalam sekelip mata. Dan keesokan harinya, rumah Pak Saler, Kak Ane, dan seterusnya. Bagai satu sumpahan yang menjalar perlahan di seluruh Sari Damai. Malam demi malam, bisikan mula kedengaran. Orang kampung mula menyebut nama yang selama ini disimpan dalam hati Toyol. Kejadian menakutkan Hasan, anak muda kampung yang berani. Mula curiga dengan apa yang berlaku. Dia memasang niat untuk berjaga malam demi merungkai misteri ini. Pada malam ketiga berjaga, ketika jam hampir pukul 3 pagi, azam terdengar bunyi. Tapak kaki kecil berlari di luar rumah. Perlahan-lahan dia mengintai dari celah langsir di bawah sinar bulan purnama. Azam melihat makhluk itu kecil, berkepala botak, matanya besar merah menyala, kulit kehijauan seperti lumut yang membusuk. Giginya tajam mencucuk keluar dari bibir nipis. Makhluk itu memanjat tingkap rumahnya. Tangannya kecil, tetapi pantas. Azam yang ketakutan hampir saja menjerit, namun dia menahan nafas. Tiba-tiba Toyol itu berpaling, seolah-olah menyadari kehadirannya mata. Mereka bertentangan. Azam kaku. Tanpa sebarang bunyi, Toyol itu menyeringai senyuman mengerikan, lalu melompat turun dan hilang ke dalam gelap malam. Azam terperanjat, tubuhnya menggigil, peluh sejuk membasahi belakang badannya. Pendedahan, rahasia hitam keesokan paginya. Azam segera berjumpa Tok Imam dan menceritakan segala-galanya. Tok Imam, yang sememangnya sudah lama mencurigai kewujudan sihir, memanggil seorang ustaz dari luar kampung, Ustaz Halim. Malam itu, satu sesi rukyah besar-besaran diadakan. Bacaan ayat-ayat suci menggema di surau. Beberapa penduduk yang hadir turut mendengar sesuatu yang aneh. Suara tawa halus seperti kanak-kanak berselang-seli dengan desiran angin. Ustaz, dari mana datang suara itu? Tanya Pak Saler. Ustaz Halim mengangkat tangannya, memandang jauh ke arah hutan kecil di belakang surau. Disitulah puncanya. Dengan keberanian yang digagahkan, Ustaz Halim bersama beberapa pemuda termasuk Azam menuju ke hutan selepas sholat Isyak. Di situ mereka menemui sebuah pondok buruk yang hampir reput. Di dalamnya, mereka melihat sesuatu yang menyesakkan dada. Di lantai pondok terdapat bulatan pemujaan, patung bayi kecil berwarna hitam kehijauan, bersama botol-botol berisi minyak, darah kering, dan cebisan kain kafan. Ada juga cebisan rambut manusia yang sudah kusut. Inilah tempat pemujaannya. Seseorang pernah memanggil makhluk ini ke kampung kita, kata Ustaz Halim perlahan. Azam teringat desas-desus lama tentang arwah Maktimah. Mungkinkah ini semua peninggalannya? Kemuncak gangguan malam itu, sebelum upacara memusnahkan tempat pemujaan dilakukan, sesuatu yang lebih dahsyat berlaku. Semasa bacaan ayat suci dimulakan, angin kuat tiba-tiba bertiup. Suasana bertukar gelap pekat. Walaupun bulan terang, dari celah-celah pokok muncul berpuluh-puluh pasang mata merah kecil, bukan satu, tetapi ramai Toyol. Mereka berlari-lari kecil, mengelilingi pondok. Suara ketawa mereka semakin kuat dan nyaring. Salah seekor Toyol melompat ke arah Azan. Kukunya yang tajam hampir mencakar mukanya. Dengan cepat, Ustaz Halim menghalangkan botol air rukyah dan memercikkannya ke arah makhluk itu. Toyol tersebut menjerit bagai bayi yang dicelup air panas sebelum terbakar menjadi asap hitam. Teruskan bacaannya. Arah Ustaz Halim lantang dengan keberanian yang tinggal.
Mereka semua bersatu membaca ayat suci. Satu persatu makhluk itu menjerit, melarikan diri dan terbakar menjadi asap pekat. Akhirnya, pondok pemujaan itu hangus terbakar sendiri tanpa sesiapa menyalakan api. Akhirnya, namun, sejak malam itu, kecurian misteri terhenti. Kampung Seri Damai kembali aman, namun bekas tempat pondok itu dibiarkan kosong, tiada siapa berani mendekatinya. Namun begitu, pada malam-malam tertentu, ketika angin bertiup dari arah hutan, kadang-kadang masih kedengaran suara halus kanak-kanak. Ketawa perlahan mengingatkan semua orang bahwa kegelapan pernah menghantui kampung itu, dan mungkin masih ada yang belum pergi sepenuhnya.